Kembali semula ke Stadium Nasional di Bukit Jalil. Menghadiri pertandingan, Muhammad Abdul Karim dari UAE akan memulakan separuh masa yang kedua setelah pasukan Jepun mengatasi Malaysia 2-0 separuh masa yang pertama. Lawan ini pastinya menarik minat jurulatih pasukan Syria yang akan beraksi bertemu dengan pasukan Bahrain di Stadium Nasional Manama pada pukul 11.30 malam nanti dari Kepulauan C. Dan Jepun pada ketiga sebelum turun ke padang, mereka sama mata dengan Syria tetapi perpisahan gol. Dengan kedudukan jaringan lebih untuk pasukan Syria dibandingkan dengan dan perpisahan gol mereka sama. Jadi sekarang ini 2-0, satu kedudukan yang belum selamat saya rasa untuk pasukan Jepun. Mereka perlu terus berusaha untuk mencapai kemenangan. Dan mungkin penentuan siapakah juara untuk Kepulauan C ditentukan dalam perlawanan terakhir, di mana Jepun bertemu Bahrain, Syria bertemu Malaysia pada 14 bulan Mac nanti. Sibir Azmi cari kau di tengah di situ oleh pemain nomor 16 iaitu Yamaguchi. Adisas naik ke atas membantu, percaya memberikan di situ kepada Wan Zek kepada di situ lah Wan Zahrul Nizam Zakaria yang dijatuhkan, teruskan ke pengadil. Bali Jepun menguasai di bahagian tengah, usaha mereka mencari sebanyak mungkin gol, tapi nampaknya berjadi sekat di situ oleh Malaysia, dirampas oleh Jepun. Terus asalkan dapat dilakukan di sini, nombor 15 yang cuba untuk baru di situ, Saito Manabu jadi sekat. Amir Saidin pula hantaran yang dicari oleh Syakir yang sentiasa dikol rapi di situ oleh pemain nombor 12 Amana. Syakir tajuk tendangan yang tidak menjadi dari pemain yang berasal dari Kedah, permain itu pasukan Negeri Sembilan sekarang ini. Dia juga adalah merupakan pemain Harimau tetapi kemudian digugurkan. Tetapi prestasinya bersama Negeri Sembilan yang begitu meningkat kembali menarik minat jurulatih Ong Kim Sui. Ada pemain yang mengalami kecederaan di sini, itu pemain nomor 9 yaitu Osaka Yuya, Kashima Atlas. Insiden yang melibatkannya di sini bertembung di situ dengan Amir Saidin. Lebih tinggi Amir Saidin melonjak dan Amir Saidin juga mengalami kecederaan kepalanya. Tapi nampaknya Osaka Yuya lebih teruk kecederaan ini. Jadi Jepun mungkin dapat mengeluarkan beberapa pemain termasuk Yatuka, termasuk Kensuke Nagai. Kensuke Nagai adalah merupakan pemain yang boleh dikatakan antara pemain yang diharapkan oleh Jepun berdasarkan kepada persembahan yang dilakukan dalam beberapa perlawanan sebelum ini. Sambil Osaka Yuya terus menjadi tumpuan kepada Shizuka Takashi, jurulatih Jepun yang dapat kita lihat gambar. Osaka bertindak sebagai lone striker di depan. Inilah sebahagian dari penyokong Malaysia dapat dilihat di Stadium Nasional Bukit Jalil, dan sekarang ini lontaran akan dilakukan oleh Cik atau Wan Zahrul Nizam. Untuk terangan gol bagi pasukan Jepun. Nombor 14 dia yang menghidupkan gerak-gerak yang dilakukan oleh Jepun, iaitu Haraguchi Genki dari pasukan Urawa Red. Kashi Kiago juga memainkan peran penting di bahagian midfield. Kata Jepun menguasai bahagian itu.
dengan mereka meletakkan 5 pemain menguasai di bahagian midfield sehingga menyukarkan untuk Nazmi Faiz Mansur dan juga Irfan Fazail menguasai bahagian midfield. Sekali lagi asakan dan gerak dilakukan oleh Jepun. Nomor 5 Higaya Shuki. Antara jauh diberikan kepada penjaring gol Sakai. Di depan di situ dialah Zubair Azmi dan peluang sekali lagi hantaran yang cuba diulakan oleh Sakai. Berbahagia Lela pertahanan ini. Dia adalah pertahanan di sebelah kanan untuk Jepun, tetapi overlapping sering saja dilakukannya. Perhatikan dia lepas hingga berhampiran dengan kotak gol. Cuba disekat oleh Fadli Saj, berjaya melakukan hantaran tetapi dapat disekat di situ oleh penjaga gol Khairul Fahmi Jerman. Amir Saidin juga siap sedia untuk menanti sebarang kemungkinan di belakang Khairul Fahmi. Nazmi pula kehilangan bola. Bola dikuasai oleh Ogihara Takihiro. Hantar sedikit ke belakang, melibatkan nomor 16 di sini Yamaguchi. Mereka sekali lagi melakukan asakan bermula dari bahagian bawah. Tidak banyak hantaran jauh, hantaran panjang yang dilakukan oleh Jepun hingga setakat ini. Mereka bertindak dari bahagian bawah ke midfield dan kemudian mengatur gerak ke bahagian serangan. Melibatkan Higashi nomor 10. Nomor 16 atau 15 itu Saito. Berjaya memberikan kepada seorang lagi pemain di bahagian pertahanan. Dapat dikawal oleh Haraguchi. Haraguchi dijatuhkan oleh Hafizi. Hafizi Faizal. Haraguchi. Cek kaki Haraguchi. Itu dia. Kata dengan percuma kepada pasukan Jepun. Percuma akan diambil oleh Ogihara Takihiro. Tidak tinggalkan di situ mungkin kepada Higashi. Higashi sekarang ini dengan tenang percuma. Jadi ditanduk oleh Hafizi, ditanduk oleh Fazli Saj. Dan cubaan dari jarak kira-kira 30 meter dilakukan oleh pemain nomor 16 di sini Yamaguchi Kotaro. Gol Khairul Fahmi. Situasi sekarang ini untuk kumpulan E, kumpulan C yang kita saksikan sekarang ini. Syria dari 4 perlawanan dengan 9 mata, begitu juga dengan Jepun 9 mata. Perbezaan gol juga sama 4-4 antara mereka, tetapi jaringan Syria 8/4, Jepun 7/3 meletakkan Syria di atas. Bahrain yang akan bertemu dengan Syria di tempat yang ketiga dengan 6 mata juga berpeluang, tetapi Malaysia telah pun tersingkir dari persaingan. Beratur menetapkan juara setiap kumpulan layak otomatis secara sementara juara kumpulan pula akan beraksi di Vietnam bagi menentukan satu pasukan yang kemudian akan bertemu dengan zon Afrika, wakil zon Afrika untuk mendapatkan tiket ke London 2012. Jadi kerana itulah setiap pasukan mahukan kemenangan untuk peringkat kumpulan bagi menjanjikan kelayakan otomatis. Jaga gol Gonda Siyuji. Adisas berjaya menanduk. Di tengah Irfan Fazail dijatuhkan oleh pemain nomor 16 Yamaguchi Hotaro. Nazmi tak berjaya diteruskan di situ oleh Wan Zahrul. Wan Zahrul disalahkan kerana menjatuhkan Higaya Shuki. Hamada Mizuki dari pasukan Urawara. Pertahanan tengah. Cik.
Gaya Syukri. Tengah percaya diberikan di situ kepada Yamaguchi. Yamaguchi terus memberikan kepada Saka Hiroki. Mula bergerak ke tengah, terus percaya memberikan di situ kepada Saito. Saito cuba memberikan semula kepada Sakai, tapi dapat semula kepada Saito. Sakai sekarang ini mengatur gerak ke tengah dari Sakai, terlepas dan akhirnya jaringan percaya dilakukan oleh Jepun untuk menjadikan kedudukan 3 sekarang ini dari Haraguchi Genki. Satu kesilapan di bahagian pertahanan yang tidak dapat mengawal pergerakan dari hantaran-hantaran pendek yang dilakukan oleh pemain-pemain pasukan Jepun. Haraguchi, kita perhatikan di sini bagaimana sekali lagi Saka Hiroki adalah penggerak utamanya, terlepas Khairul Fahmi dan mudah disudahkan di situ oleh Haraguchi. Haraguchi Genki menjadikan kedudukan 3 Jepun, 0 Malaysia. Apa terjadi dan juga kartu yang dilayangkan kepada pemain Jepun. Pasti saya kenapa, tapi mungkin memberikan ataupun merayakan kejadian ini dengan agak lama ataupun lebih sensasi agaknya. Sambil itu pertukaran dilakukan oleh Malaysia, nombor 11 di bawah masuk untuk pasukan Malaysia, iaitu Syahrul Azwari untuk menggantikan Wan Zahrul Nizam. Tidak ada perubahan dari segi kedudukan atau posisi, karena Syahrul adalah merupakan pemain sayap di sayap kanan, tepat di mana Syahrul Azwari, di mana Wan Zahrul Nizam berada. Jadi pertukaran kedua dilakukan oleh Malaysia, membawa masuk Syahrul Azwari. Nombor 10 Hikashi. Jepun juga dilihat mau memasukkan Kensuke Nagai. Toronto Jepun. Berikan sekali lagi nombor 4. Inilah pemain yang saya rasa cukup mempunyai pengaruh untuk Jepun. Pemain pertahanan di sebelah kanan, yaitu Hiroki Sakai. Berikan di situ kepada nombor 9 Osaka Yuya. Sakai ternyata jatuh di situ, diasak dari belakang oleh Tamila Rasu. Dalam pada itu seorang pemain Malaysia mengalami kecederaan, masih terbaring di padang. Perhatikan di sini asakan. Saya rasa bersih tackle yang dilakukan oleh Tamila Rasu. Jadi pertukaran Jepun mengeluarkan Osaka Yuya, membawa masuk Nagai Kensuke, nomor 11. Nomor 9 Osaka Yuya mengalami kecederaan. Tadi berlaku pertempuran dengan Amir Saidin. Jadi secara tactical positionnya tidak banyak berubah saya rasa. Karena Nagai juga adalah merupakan pemain di bahagian serangan. Dalam pada itu seorang pemain Malaysia juga turut dikeluarkan untuk diberikan rawatan akibat dari kecederaan. Malaysia telah memasukkan 2 pemain sekarang ini berdepan dengan situasi di mana seorang pemain mengalami kecederaan. Jepun cuba untuk melakukan gerak pada ketiga Malaysia dengan 10 pemain ketika ini. Masih menggunakan di situ Yamaguchi, juga terlibat Ogihara. Mereka berkembang sekarang di bahagian sayap. Satu asakan yang cuba dilakukan di sini tidak berjaya. Bagaimana kali ini? Tendangan dan akhirnya mudah
jaringan berjaya dilakukan pula di situ oleh Saito Manabu. Bermula dari asakan dari luar kotak penalti yang dilakukan. Dan terus Saito menjaringkan gol yang keempat untuk Jepun. Saito Manabu. Oh, perhatikan di sini. Dari asakan yang dilakukan. Kemudian satu tendangan dari luar kotak penalti dilakukan di sini kencang, hanya dapat ditolak oleh Khairul Fahmi Cermat. Dan terus berada di situ Saito menanti dan mudah untuk melakukan jaringan. Saito, jalinan keempat untuk pasukan Jepun. Jadi 4-0 sekarang ini Jepun mengatasi Malaysia di Stadium Nasional Bukit Jalil. Saito sekali lagi hantarannya, melibatkan pula situ Higashi. Dan satu lagi peluang. Cantik sebenarnya tendangan yang dilakukan oleh pemain gantian, iaitu Nagai Kensuke. Kita perhatikan ulang tayang di sini. Bermula dari gerak yang dilakukan oleh Higashi. Nagai mempunyai ruang dan peluang. Cuba blessing yang dilakukannya untuk mencari sudut di sebelah kanan. Khairul Fahmi Cermat tetapi sedikit ke atas. Minit ke-60 Saito menambah jaring untuk Jepun. 4-0. Dekat pemain-pemain Malaysia sekarang ini. Lagi asakan yang coba dilakukan di sini oleh Ogihara. Sambung di situ oleh Sakai. Baris bola kepada pemain 16 Yamaguchi. Dan mereka meneruskan kemarahan. Disekat oleh Irfan Fazail. Cari rakan akhirnya dapat memberikan di situ untuk hantaran Fandi Osman, tapi telah pun berjaya diselamatkan oleh penjaga gol. Sukar untuk Malaysia sekarang ini mengekang asakan yang dilakukan oleh Jepun. Sekali lagi 5 midfield mereka, 2 defensive midfielder, 3 attacking midfielder, membantu pemain penyerang yang sekarang ini bertukar pula kepada Saito Manabu setelah Osaka Yuya dikeluarkan. Hantar jauh sekali lagi untuk Sakai. Di seberang sini yang lakukan overlapping. Kali ini terkena palang gol. Cantik dari Sakai. Kita perhatikan hantaran jauh. Sakai terlepas dari perangkap offside. Dan tendangan yang dilakukannya ditolak di situ oleh Khairul Fahmi Cermat. Bijak satu lob yang dilakukan di situ. Jadi tolak oleh Khairul Fahmi untuk terang sudut bagi pasukan Jepun. Akan diambil oleh Ogihara Takihiro. 4, 5, 6 pemain mereka berada di kotak penalti pada ketika ini menanti. Kali ini tajukan yang cuba dilakukan di situ oleh pemain pertahanan yang naik ke atas, iaitu Hamada Mizuki. Tepat sasaran, tapi dia berjaya melonjak lebih tinggi dari pemain-pemain pertahanan Malaysia. Cari bola. Hantaran dilakukan oleh Fadli Sas. Rampas oleh Jepun. Dari Jepun mereka kembali menyusun gerak. Saito penjaring gol yang keempat diberikan kepada 16 Yamaguchi. Di tengah sudah berada di situ Ogihara melibatkan Higashi. Semula diberikan kepada Haraguchi. Dari Haraguchi dan juga yang berada di situ ialah Yamaguchi. Dan di tengah satu peluang keemasan yang cuba dilakukan di sini, gerak akhirnya dikeluarkan, dapat kepada Higashi. Tendangan Higashi tidak menepati sasaran, hanya terkena jaring tepi.
Perhatikan di sini bagaimana Higashi akhirnya memberi ruang dan peluang setelah temban main Malaysia diberikan di situ oleh Hafizi sebenarnya yang memberikan gol itu, bola itu kepada pemain 10 Higashi. Perhatikan di sini Hafizi dan Higashi berada di situ terus melepaskan sepakan, tetapi ruang itu telah ditutup oleh Khairul Fahmi Cekman dan juga Zubir Azmi. Sekali lagi itu pun, apa terjadi? Agak keras asakan yang dilakukan oleh Nagai. Akan mencoba. Amir Sairin. Angkat tengah dapat di situ pada Syakir. Masih lagi Syakir. Syarul Azwari. Dan akhirnya dapat dirampas Malaysia dengan pemain nombor 9 yang dia masuk sebentar tadi, yaitu Fakri Syarani. Syeder Azizas cari Tamela Rasul. Keras asakan dilakukan oleh Fakri Syarani. Dia bermain di bahagian tengah. Jatuhkan pemain nombor 3 di sini, Ogihara Takehiro, yang boleh dianggap sebagai mastermind untuk pasukan Jepun di bahagian tengah. Jelas penguasaan yang ditunjukkannya. Kompos dari bahagian tengah, sentiasa dapat mengedarkan bola. Masih lagi maukan gol nampaknya. Sekizuka latih pasukan Jepun. Sambil itu cederaan dilalui oleh Ogihara Takehiro. Mungkin sedikit merencatkan corak permainan di bahagian midfield untuk pasukan Jepun ini. Sambil Ong Kin Sui yang telah menurunkan ketiga pemain gantian. Nomor 10 Higashi Keiko. Mungkin pengaruhnya di bahagian tengah sekarang ini diperlukan oleh Jepun setelah ketiadaan Ogihara. Suzuki nomor 13. Nomor 4 Sakai. Adisas Fernando. Malaysia mengatur gerak. Semula Tamera Rasu, tapi dia dijatuhkan oleh pemain nomor 16 Yamaguchi. Dari Yamaguchi. Amir Sairin. Panca coba dikejar oleh Fakri Syarani. Tentara untuk Malaysia. Tak percaya kawalan yang coba dilakukan oleh Syarul Azwari. Dia disalahkan pastinya kerana tolakan yang dilakukannya terhadap Ogihara yang masuk semula setelah tadi mengalami kecederaan. Lama berehat akibat dari kecederaan. Dia mengambil alih tempat yang ditinggalkan oleh Wan Zahrul Nizam, yang sebelum ini tempat itu dikuasai oleh Wazir Haikal. Satu pertukaran dilakukan, nombor 3 dikeluarkan oleh pasukan Jepun dan nombor 8 dibawa masuk Kazuya Yamamura. Kazuya Yamamura
Yamamura. Azizas mengeluarkan, cari Syarul Azwari. Syarul cuba untuk mencari Syakir. Kawalan berjaya dilakukan oleh pemain Jepun, dapat kepada Fakri dan keluar bola. Apabila asakan dilakukan oleh pemain Jepun. Hampir 70 minit perlawanan, Malaysia ketinggalan 0-4. Pemain baru masuk, Yamamura. Biarkan saja terus kepada Gonda Sunuji. Jepun sekali lagi bermula dari bahagian pertahanan. Inilah corak serangan yang dilakukan oleh mereka. Bergerak dari bahagian pertahanan. Hilap yang dilakukan oleh Jepun. Nomor 8, Yamamura. Mula naik ke atas, arah kucing. Biasa. Ulang tayang kita perhatikan bagaimana asakan yang dilakukan di sini oleh Amir Saidin. Bola di situ kepada Haraguchi. Itu Nagai. Berikan kepada Sakai. Bawah pula berada di situ Yamaguchi. Bola dapat di sini kepada Yamura. Mengatur gerak mesti Sakai sekali lagi digunakan untuk melakukan overlapping. Yamura dapat memberikan di situ kepada pemain 11 iaitu Nagai. Masih lagi Yamura akhirnya berjaya naik ke atas dalam kawasan penalti, tapi dikeluarkan oleh Amir Saidin. Nomor 10 Hikashi. Nomor 15 Saito pencari gol keempat. Orang Jepun. Sakai memberikan kepada Yamaguchi. Tarang panjang berjaya memberikan di sini kepada Hikashi. Bola masuk, tapi hantar ke sana dan terus berjaya ditanduk di situ oleh Hafizi. Malaysia terus ditekan oleh pemain Jepun sekarang ini mencari gol kelima mereka. Dapat dikeluarkan dari keadaan berbahaya. Fakri Syarani cuba hantar semula ke belakang. Hafizi memberikan kepada Irfan Fazail. Cuba hantar ke depan, tetapi berjaya kali ini dapat kepada Fakri Syarani. Satu hantar ke tengah. Fakri cuba mencari. Di situ ialah Syakir, tapi tak berjaya. Masih keluar dan dikejar di situ oleh Syarul. Orang Jepun dapat semula bola Haraguchi, cubaan terus dapat diselamatkan oleh Khairul Pamijana. Dari pemain nomor 14 Haraguchi Genki. Dia mencarikan gol ketiga untuk pasukan Jepun pada malam ini. Yamura gantikan tempat Okihara Takihiro yang bermain cemerlang. Terpaksa dikeluarkan akibat kecederaan, memberikan kepada Nagai. Nagai kehilangan bola kepada Padrisas. Sekali lagi Padrisas berjaya memberikan kepada Irfan Fazail. Ke belakang sedikit. Hampir-hampir kira bola di situ Malaysia. Dapat sekarang ini peluang itu dimiliki oleh pasukan Jepun. Melacak sedikit pemain
Jemput nombor 15 iaitu Saito. Tapi dirampas bola sekarang Saito kepada Higa. Higa memberikan kepada Higashi. Lagi hantaran yang cuba dilakukan oleh Higashi. Terus menjumpai Sakai. Oh, cantik satu yang menarik. Sakai semula. Hantar ke tengah Sakai. Ditanduk di situ oleh Bardisas untuk memberikan tendangan sudut kepada pasukan Jepun. Tidak banyak asakan dari tengah yang dilakukan oleh Jepun. Banyak melakukan gerak mereka dari kiri dan kanan. Pemain sayap overlapping yang dilakukan oleh Higa dan juga Sakai adalah merupakan kekuatan mereka. Di tengah sekarang ini pemain nombor 8 iaitu Yamamura menggantikan Ogihara. Dan sudut akan diambil oleh Higashi Kiego, pemain yang beraksi untuk pasukan Omeya Ardilla. Keluarkan masih kau oleh Jepun. Semula diberikan kepada Higashi. Higashi mula berjaya menghantar ke belakang sedikit. Akhirnya berada di situ oleh Higa. Dorongan yang cuba diberikan berjaya di situ. Hantaran sekali lagi diberikan kepada Sakai ke tengah. Bisa sekali lagi menanduk keluar. Dapat semula di sini kepada Yamamura. Jepun sekali lagi mengatur gerak mereka menarik dan cubaan dari kata penalti tak lepas. Dikawal oleh Yamaguchi. Lagi Jepun terus melakukan tekanan. Terjatuh dari situ dari asakan Fakri Syarani, pemain nombor 8 Yamamura. Yamamura Kazuya. Asakan Fakri. Yamamura. Saya memberikan sekali lagi kepada 14 Haraguchi. Bagaimana kali ini hantaran ke seberang sana. Tandukan sedikit ke belakang. Syarul Azwari cedera pula di situ. Apapun dia bersalahkan Hafizi kerana mengasak. Kali ini Malaysia sekarang dengan Syakir Ali menanti rakan-rakan naik ke atas. Akhirnya berjaya memberikan kepada Zubir Syakir. Zubir semula tapi terlalu ke dalam dari Zubir. Terus kepada penjaga gol pasukan Jepun. Dari senaran balas. Jepun terus melakukan asakan. Sakai sekali lagi digunakan. Mereka banyak menggunakan pemain pertahanan kiri dan kanan untuk melakukan asakan. Menandakan betapa kelegaan di bahagian pertahanan pasukan Jepun. Kita perhatikan nombor 14 pula sekarang ini, Haraguchi yang banyak memainkan peranan mengatur gerak. Dikejar di situ oleh 15 Saito yang menjaringkan gol yang keempat. Hafizi masuk di awal permainan menggantikan Mali Jasuri yang mengalami kecederaan. Fakri Syarani, Hafizi sudah dapat semula dikawal oleh Jepun Yamaguchi. Belakang sedikit. Mereka cuba untuk memecah bahagian tengah Malaysia sekarang ini. Sekali lagi perhatikan pergerakan mereka yang kemudiannya akan ke bahagian sayap dari tengah. Bola sekarang ini Sakai naik ke atas. Tapi dikawal ataupun dikeluarkan oleh Fandi Osman, pemain muda yang berasal dari Johor. Fandi Sas jaya tandukan dan dirampas oleh Jepun.
Sekali lagi asakan dilakukan oleh Nagai. Nagai ke tengah, Hafizi mengeluarkan. Tapi berada di situ nombor 14 untuk melakukan tandukan, iaitu Haraguchi. Dapat semula kepada Sakai yang banyak ataupun lama meninggalkan bahagian pertahanannya, yang hanya dua pemain di tengah, Hamada dan juga Suzuki yang berada di bahagian bawah. Dengan Sakai serta Higa bertindak sebagai dua flanker yang itu hampir dengan pintu gol pasukan Malaysia. Dari bahagian pertahanan mereka bergerak ke atas. Nombor 10 Hikashi. Sekali lagi kita perhatikan bagaimana Sakai. Hikashi semula dan cuba memberikan semula kepada Hikashi dari Yamaguchi, tapi tak percaya menempusi pertahanan Malaysia. Malaysia terus ditekan minit ke-80 sekarang ini. 10 minit yang tinggal. Satu lagi perlawanan untuk kumpulan ini, yaitu pasukan Bahrain bertemu Syria di Stadium Nasional Manama, akan berlangsung pada pukul 11.30 malam nanti waktu Malaysia. Semalam Iraq menewaskan Uzbekistan dalam kumpulan B, menjadikan kedudukan kumpulan B kembali terbuka, walaupun Uzbek sebelum perlawanan itu berada di tempat teratas bagi kumpulan B. Dari Iraq 7 mata, Uzbek 8. UAE akan bertemu dengan Australia. Australia pasukan pergi tempat terbawah dalam kumpulan B dengan 3 seri dari perlawanan mereka dan 1 kalah. Hanya 3 mata di kumpulan. Kamela Rasu. Fahmi. Coba dilihat, mungkin mengeluarkan Haraguchi untuk membawa masuk Kenyu Sugimoto. Apa penuh 11 sekarang yang mengatur gerak Naga. Subirazmi di situ. Di tengah. Tolakan dilakukan oleh pemain nomor 16 Yamaguchi. Jadi nomor 14 Haraguchi dikeluarkan, nomor 17 dibawa masuk 17 Sugimoto. Sugimoto menggantikan Haraguchi yang telah menyumbang banyak tenaga untuk menggerakkan pasukan Jepun dalam perlawanan pada malam ini. Aziz kepada Irfan Fazail, memberikan kepada Amir Saidin. Malaysia cuba untuk melakukan asakan dan gerak. Syakir dan Fakri Syahrani. Fakri tinggalkan untuk Syakir, saya rasa akan melakukan tendangan. Azmi Muslim di belakang, tidak diturunkan hari ini. Syakir leret, dapat memberikan buat Irfan ke tengah. Syarul Azwari agak lambat kerana bola itu sebenarnya menuju ke penjaga gol Gonda Siwiti. Amer, Irfan Fazail kehilangan bola, akhirnya dapat semula kepada Jepun. Gerak dilakukan di sini pemain 17 iaitu Sugimoto. Pemain
11 turut terlibat di situ Nagai. Menit yang tinggal tidak termasuk waktu kecederaan. Jepun dengan 4-0. Ada peluang untuk Malaysia, tak percaya. Bahkan situ oleh Sakai. Semakin keletihan pemain-pemain Malaysia sekarang ini untuk menyerap tekanan yang dilakukan oleh Jepun. Bertali arus terus kepada penjaga gol. Sugimoto adalah merupakan pemain di bahagian serangan menggantikan Osaka Yuya. Sebelum itu Nagai yang diturunkan sedikit ke bawah sebagai backup striker. Sekali lagi bergerak dari bahagian tengah. Nagai tak percaya di situ. Antara terus memberikan kepada Nagai. Nagai coba dikejar oleh Fandi. Percaya melebarkan dan peluang. Tendangan yang dilakukan oleh Bruno 10 diselamatkan oleh pertahanan Malaysia. Higashi tadi mempunyai ruang dan peluang. Sekali lagi Jepun cuba melakukan rasakan. Diberikan pula sini kepada Yamamura. Dan terus kepada Khairul Fahmi Cepat. Kita perhatikan ulang tayan bagaimana tadi asakan yang dilakukan oleh Nagai. Dan sinilah peluang di situ untuk pemain nomor 10 yaitu Higashi, tetapi tidak percaya disudahkan kerana pertahanan Malaysia percaya mengawal keadaan walaupun telah terlepas Khairul Fahmi Cepat. Sekali lagi Jepun mengatur rasakan dan gerak dari 17. Sugimoto mencari ruang, mencari keluarkan Sugimoto. Akhirnya percaya di situ Hafizi. Berikan Syarul Azwari. Terus dikejar oleh pemain nomor 16 Yamaguchi. Syarul Azwari. Masih lagi Syahrul. Yamaguchi akhirnya berjaya mengawal dan terjatuh di situ. Jawa ditolak oleh Syahrul, memberikan tendangan percuma kepada pasukan Jepun. Kita perhatikan di sini Syarul Azwari dan Yamaguchi. Ada tolakan sedikit dilakukan oleh Syahrul. Jepun masih mau mencari gol untuk melebarkan jurang jaringan. Pada ketika ini kedudukannya Jepun dengan 11 berbalas 3. Syria yang akan bertemu dengan pasukan Bahrain pada pukul 11.30 malam nanti di tempat lawan 8 berbalas 4. Jadi ada 3 gol membezakan antara mereka seandainya kedudukan ini kekal. Jadi Syria terpaksa mencari 3 atau 4 gol untuk berada di tempat teratas. Bertemu dengan Bahrain pukul 11.30 malam nanti di mana-mana. Dimainkan oleh Omar Saidi. Satu lagi tugas untuknya bersama dengan pasukan 23 tahun ini, yaitu bertemu dengan pasukan Syria pada 14.3 nanti. Tapi sebelum itu dia akan beraksi dengan dalam Liga S, bertemu dengan Tanjung Pagar United pada 12.3. Selepas bertemu dengan Syria menamatkan perlawanan dalam Pra-Olimpik ini, akan bertemu dengan Albirex Niigata dalam Liga S. Antara pemain yang beraksi itu Albirex Niigata dalam pasukan Jepun ini ialah Suzuki Daisuke nomor 13. Pada kali ini Emil Arasu mencari rakan-rakan bantu di sini, gerak yang coba dilakukan.
berjaya untuk melakukan sepakan lebih jitu dari Fakri Syahrani. Fakri berjaya melepaskan diri, melepaskan sepakan kaki kiri yang agak lemah dan sudah ditangkap oleh Gonda Siwuji. Jepun masih dagangkan gol. Walaupun 4-0, kelebihan 4 gol jika dibandingkan dengan pasukan Syria yang belum turun, hanya turun pada pukul 11.30 malam nanti bertemu dengan pasukan Bahrain di tempat lawan. 3 minit masa tambahan diberikan oleh Pengadil. Syakir Ali menyerang pasukan Negeri Sembilan. Irfan Fazail dari pasukan Harimau Malaya bertindak bersama dengan Syakir dan Tamil Arasu mencari gol. Masih belum dijumpai. Fakri Syahrani juga membantu. 2 pemain Jepun menghalangnya, tapi akhirnya memberikan tendangan sudut kepada pasukan Malaysia. Tugas nanti Jepun kali ini berdepan dengan tendangan sudut. Selesai pertama untuk Malaysia dalam separuh masa kedua ini. Irfan Fazail akan melakukan tendangan. Tamil Arasu, Fakri Syahrani, Fakri dan tidak ketinggalan Fandi Osman boleh naik ke atas. Diberikan kepada Fandi. Fandi cuba untuk melepaskan bola ke tengah. Dan kali ini menerima satu lagi tendangan sudut setelah dikeluarkan oleh Saito Manabu. Tangan dari Fandi pula sekarang ini. Di tengah tabjokan yang cuba dilakukan di situ oleh Ahmad Saidin, tapi tidak menepati sasaran menuju ke mulut gol. Tangan gol. Masa kecederaan. Jepun bakal membawa pulang 3 mata dan mengharapkan 4 gol tidak dapat dipintas oleh pasukan Syria yang bertemu dengan Bahrain di Panama. Kira-kira 40 minit lagi. Terlepas di situ. Tapi telah offside pemain nomor 17 yaitu Sugimoto. Perhatikan Sugimoto berkedudukan offside sebelum bola ditendang kepadanya. Sekali lagi mencari Sugimoto. Keluarkan di situ oleh Hafizi. Taran dilakukan oleh Higaya Syuki. Yang menariknya Harimau Malaya, penyokong-penyokong mereka tidak henti-henti melakukan tepukan, sorakan. Sambil itu pemain telah pun dihentikan. Ada sedikit insiden yang melibatkan pemain Jepun dan pertahanan Malaysia di penjuru sana. Tapi diselesaikan dengan baik. Fakri Syahrani sebenarnya dalam pertembungan dengan pemain nomor 10 iaitu Hikashi. Tetapi segera ditenangkan. Sambil itu kita lihat penyokong-penyokong Jepun yang berada di Malaysia memberikan sokongan kepada pasukan mereka. Masih lagi Fakri Syahrani tak puas hati dengan insiden setelah whistle penamat dibunyikan tadi. Apa bukan lupakan perkara itu, kerana Malaysia tewas kepada Jepun dengan 0-4 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Nasional. Ini meletakkan Jepun sekarang ini berada di atas untuk kumpulan C
dengan kelebihan 4 gol dibandingkan dengan pasukan yang sedang mencabar mereka, yaitu pasukan Syria yang akan turun bertemu dengan Bahrain di Manama di Bahrain pada pukul 11.30 malam nanti. Jadi dapatkah Syria untuk mengatasi perbezaan gol ini? Man of the match bagaimana diduga Haraguchi Genki dari pasukan Urawa Red yang berjaya bermain dengan cemerlang, malah menjaringkan gol yang ketiga untuk Jepun pada malam ini. Jadi keputusan mutabatnya, Jepun sekarang ini berkedudukan agak selesa saya rasa dengan 4 gol mengatasi pasukan Syria yang akan turun setengah jam dari sekarang di Manama bertemu dengan pasukan Bahrain. Jadi Jepun menewaskan pasukan Malaysia dalam perlawanan kedua untuk kedua pasukan setelah mereka menewaskan Malaysia 2-0 di Tosu Fukuoka, dan hari ini di Stadium Nasional Bukit Jalil mereka menang dengan 4-0. Selepas ini kita terus bersama dengan Hafiz Alhamad di studio.